Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nasur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi pelajar-pelajar sekalian, bagi Sekolah Agama Seri Sabak Uni, kita akan melihat pendidikan UPKK, pembelajaran UPKK, pendidikan ibadat bagi darjah 5. Di sini iaitu kita akan melihat solat jamak, solat qasar, kemudian solat ketika uzur, solat-solat sunat. Dan itu je lah 3 tajuk sampai 131. Ini buku nota ni. Jadi kita baca saja, kemudian sedikit kerja tugasan saya akan berikan. Solat jamak. Solat jamak ni iaitu bahasanya iaitu menghimpunkan. Jamak itu maknanya kumpul, himpun. Pada segi istilahnya, dua solat, menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Jenis solat jamaknya ada jamak takdim. Jamak takdim ni iaitu kita tulis sini katanya iaitu didahulukan. Jamak takhir iaitu dikemudiankan. Menghimpunkan dengan secara didahulukan, menghimpunkan secara dikemudiankan. Jadi apa makna takdim ni dari segi, saya besarkan, lupa pula nak besarkan, dari segi pengertian istilah. Pengertiannya iaitu menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan dalam waktu yang pertama. Contohnya, zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur. Kemudian yang kedua, maghrib dan isyak dilakukan pada waktu maghrib. Solat ini mestilah solat yang 4 rakaat saja, senang kita nak faham. Zuhur, asar, isyak, maghrib. Ini maghrib ni 3 rakaat. Macam mana pun, sebab apa? Sebab isyak waktu sampai ke subuh tu waktunya panjang. Subuh sampai ke zuhur tiada solat fardu. Kemudian seperti jamak takhir, iaitu menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan dalam waktu yang kedua. Contohnya zuhur dan asar. Zuhur ni bawa kepada waktu asar. Zuhur dan asar dilakukan pada waktu asar. Maghrib dan isyak dilakukan pada waktu isyak. Maghrib dibawa pada waktu yang isyak. Okey, ini terpulang pada keadaannya. Okey, dan juga niat kita terus saja baca. Direngkas Pengertian solat qasar iaitu bahasa memendekkan. Istilahnya iaitu memendekkan solat yang 4 rakaat kepada 2 rakaat. Solat yang boleh diqasarkan iaitu yang boleh dipendekkan iaitu 4 rakaat, zuhur, asar, isyak. Syaratnya iaitu bermusafir untuk tujuan yang baik, syarat sah qasar. 2. Jarak perjalanan melebihi dari 2 marhalah iaitu 89 km. 3. Solat yang boleh diqasarkan hanya solat zuhur, asar dan isyak. 4. Niat qasar perlu dilakukan dalam takbiratul ihram. 5. Tidak boleh berimamkan dengan imam yang solat sempurna ataupun tamam. Tamam tu sempurna. Dia kena sembahyang seorang-seorang, sendiri-sendiri. Kalau dia nak berjemaah, dia dengan kumpulan yang bermusafir itu saja. 6. Masih bermusafir sehingga selesai solat yang dilakukan. 7. Mengetahui harusnya melakukan solat qasar. 8. Melakukan solat qasar. Kenapa ni? Tidak ada tulis apa-apa ni, tertinggal. Okey, tak ada syarat pula. Sekadar macam tu je. Kita teruskan. Perkara yang membatalkan solat jamak dan qasar. Sebenarnya yang tadi tu, lihat balik sunnah 126. Ini adalah juga syarat sah solat jamak dan qasar. Dia lebih kurang sama je. Kita boleh buat pilihan, sama ada nak qasar ke sama ada nak jamak. Okey. Walau macam mana pun, ada keadaan yang mana lebih afdal, itu keadaan yang tertentu. Baik. Perkara yang membatalkan solat jamak dan qasar. 1. Permisahan terlalu lama antara dua solat. Iaitu kita selesai solat zuhur, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak bangkit untuk solat yang kedua. Duduk dulu, minum dulu, itu batal lah solat jamak tersebut. Kemudian yang kedua iaitu bermusafir kurang 2 marhalah, kurang 89 km. Kemudian tidak boleh berimamkan dengan imam orang yang solat sempurna. Orang yang solat sempurna tak boleh. Orang yang solat sempurna berimamkan orang yang solat jamak dan qasar boleh, tapi dia tak boleh berimamkan orang yang solat sempurna. Kemudian bermusafir dengan tujuan untuk melakukan maksiat. Baik, kita sambung. Okey, solat ketika uzur. Okey, lihat keadaan uzur. Ketika uzur dan dalam kenderaan. Cara solat orang uzur, yang pertama, boleh duduk, boleh baring. Menelentang ni iaitu muka di atas. Kalau tiarap itu muka di bawah, tak boleh. 3. Baring mengiring. 4. Pergerakan isyarat mata.
5 dalam hati saja, dalam hati. Okey, sekiranya mampu untuk rukuk dan sujud, maka wajib melakukannya seperti biasa. Sekiranya tidak boleh menghadap kiblat betul, dibolehkan menghadap ke arah lain mengikut pergerakan kenderaan, dengan syarat perlu berniat menghadap ke arah kiblat. Okey, ini yang pertama sekali, iaitu kalau boleh rukuk, mestilah rukuk. Kalau boleh berdiri, tak boleh duduk, mestilah berdiri. Ini pendapat Imam Syafi'i, ya. Okey, saya ulang balik. Kalau boleh duduk, tak boleh berdiri, hendaklah duduk saja. Tapi kalau boleh berdiri, tak boleh duduk, maka dia kena buat perkara yang boleh buat saja. Yang tak boleh buat, dia tak payah buat. Dia kena melakukan dengan isyarat. Cara melakukan solat ketika di atas kenderaan, yang pertama sekali iaitu mestilah sempurna rukun dan syarat sah solat seperti ada wuduk, menghadap kiblat. Ini pun sekadarnya saja pada permulaan takbir. Rukuk dan sujud seperti solat di darat. Okey, ini pun di darat. Ini dalam kenderaan, rukuk dan sujud ini dia buat dalam keadaan isyarat, ya. Seperti solat di darat, bolehlah di darat. Okey. 2. Berdiri jika tidak upaya duduk dengan rukuk dari kadar tunduk sujud. Bila dia berdiri, dia tak upaya untuk rukuk dan sujud, tapi dia buat kadarnya saja, kadar tunduk saja. 3. Jika tiada wuduk atau tidak dapat menghadap ke arah kiblat, diwajibkan juga solat seperti biasa sebagai menghormati waktu. Kalau macam contohnya dalam kapal terbang, tidak dapat, dia hendaklah mencari tempat untuk melakukan sujud, rukuk, apa semua tu. Tapi kalau tak mampu nak mencari tempat yang untuk rukuk sujud, dia boleh buat tanpa melakukan rukuk sujud, isyarat saja. Kemudian kiblat itu adalah pada permulaan takbir saja sebenarnya. Tapi kalau tak dapat juga, dia solat sebagai menghormati waktu. Ini pun sebenarnya solat menghormati waktu ni tak perlu sebenarnya. Kita dapat arah kiblat pada permulaan takbir saja pun dah okey dah. 4. Takbir pertama diutamakan menghadap arah kiblat. Ini yang utama sekali. Diwajibkan juga solat sebagai menghormati waktu walaupun dalam keadaan duduk. Ini menghormati waktu ni adalah pendapat, ya. Yang utamanya iaitu takbir itu mestilah menghadap ke arah kiblat. Ini pendapat lain. Okey. Kita sambung yang ke seterusnya, solat-solat sunat. Okey, pengertian solat sunat, solat yang tidak wajib ditunaikan tetapi sekiranya ditunaikan akan diberi ganjaran pahala. Tidak wajib dilakukan tapi mendapat pahala jika dilakukan. Rugi meninggalkannya. Jenis solat sunat yang pertama, solat sunat rawatib, iaitu solat sunat mengiringi antara solat-solat fardu. Solat yang dilakukan sebelum atau selepas solat fardu. Lepas niat usalli sunat as-subahi, sunat az-zuhri, sunat al-asri. Qabliyatan ba'diyatan rakatain lillahi ta'ala. Saja aku semayang sebelum ataupun selepas solat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Subuh ini dia ada solat qabliyah saja, ya. Ba'diyah tak ada. Tapi kalau kita dalam masjid, contohnya imam sudah semayang subuh, kita boleh lakukan solat qabliyah itu selepas subuh. Tapi nanti orang tengok, lain macam aja. Solat zuhur pula ada 2, iaitu sebelum dan selepas, qabliyah dan ba'diyah. 4 rakaat, solat sunat dia. Subuh tu 2 rakaat. Solat sunat hajat. Solat sunat yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hajat tertentu atau dalam kesukaran. Ini contoh-contoh solat sunat. Usalli sunat al-hajati rakataini lillahi ta'ala. Solat sunat duha. Sebenarnya solat sunat hajat ni solat sunat mutlak. Itu solat sunat yang semata-mata sunat saja. Dia tak ada sebut pun sunat hajat sebenarnya. Tapi dalam buku ni ditulis solat sunat duha, iaitu solat sunat yang dilakukan apabila matahari telah naik sekadar 1 galah. 1 galah ni iaitu satu pandangan mata yang tidak mendongak. Bukannya pandangan mata mendongak ke atas, iaitu seperti matahari tengah tegak-tegak di atas. Usalli sunat ad-duha rakataini lillahi ta'ala. Saja aku solat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat sunat tahajud ia dilakukan pada waktu malam sesudah bangun dari tidur. Waktunya selepas isyak hinggalah terbit fajar. Tidur dulu, kemudian bangun, kemudian itulah nama solat sunat tahajud. 2 rakaat saja. Rakaat pertama bacalah surah, tak kisah apa-apa. Kemudian rakaat kedua pun bacalah surah juga, Qul huwallahu ahad pun boleh. Kemudian selesai itu barulah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa benda ni solat sunat tahajud? Iaitu solat sunat merapatkan, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian solat sunat tarawih.
Tarawih ni pun sebenarnya tak ada nama tarawih ni. Nabi tak sebut sali sunat tarawih. Nabi sebut sali sunatal mutlak lillah ta'ala. Sebenarnya sunat mutlak juga ni. Ditunaikan selepas solat Isyak pada bulan Ramadan. Ia boleh dilakukan secara bersendirian atau secara berjemaah. Biasanya ditunaikan dengan 8 rakaat atau 20 rakaat. Maksud saya iaitu tarawih ini Nabi tak sebut. Nabi sebut sebenarnya saja aku solat malam 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. Boleh tak kita guna tarawih? Boleh lah. Boleh juga. Tarawih ini maknanya berehat-rehat. Solat secara berehat-rehat. Sunat tahiyatul masjid. Solat sunat ni iaitu memuliakan masjid. Solat sunat yang dilakukan oleh seseorang selepas masuk ke dalam masjid sebelum duduk kerana menghormati masjid. Usalli sunat tahiyatul masjidi rakatain lillah ta'ala. Solat sunat taubat. Solat yang dilakukan apabila menginsafi kesalahan dirinya. 2 rakaat juga. Usalli sunat taubati rakatain lillah ta'ala. Solat sunat hari raya. Ini masing-masing tahu lah. Solat sunat hari raya Aidilfitri ada 2. Satu Aidilfitri, satu Aidil Adha. Dilakukan 1 Syawal dan solat Aidil Adha 10 Zulhijjah. Dilakukan selepas matahari terbit sehingga gelincir matahari. Matahari terbit segalah sebenarnya, bukan terbit saja. Segalah. Ya. Lepas niat sunat Aidilfitri, solat sunat Aidilfitri rakatain lillah ta'ala. Ada hari lafaz niat solat Aidil Adha, usalli sunatal Aidil Adha rakatain lillah ta'ala. Kemudian solat witir iaitu solat yang ganjil. Solat witir dilakukan selepas solat Isyak sehingga sebelum terbit matahari. Okey, waktu malam saja, siang tak ada witir. Rakaatnya adalah ganjil seperti 1, 3, 5, sekurang-kurangnya 1 rakaat saja, sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Niatnya iaitu usalli sunatal witri rakaatan lillah ta'ala. Saja aku solat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini solat-solat sunat. Kemudian yang terakhir, perbezaan antara solat fardu dengan solat sunat. Solat fardu ni iaitu hukumnya wajib. Solat sunat ni hukumnya sunat lah. Okey, solat fardu diwajibkan kepada setiap orang yang mukallaf. Mukallaf ni iaitu bertanggungjawab dalam Islam. 2, berdosa jika meninggalkan, berdosa besar tu. 3, ibadat asas membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian solat sunat iaitu bebas sama ada waktu melakukannya atau meninggalkannya, iaitu boleh buat ataupun tak buat pun tak apa. 2, tidak berdosa jika tidak melakukannya. 3, ibadat tambahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja untuk hari ini. Apa yang kita belajar pada hari ini iaitu yang pertama sekali tentang solat jamak. Ini tak sebut syarat pun, ringkas sangat ni. Apa ti jamak, bahagian jamak takdim, jamak takhir. Kemudian solat qasar iaitu solat yang memendekkan 4 rakaat kepada 2 rakaat. Kemudian perkara yang membatalkan jamak dan qasar. Kemudian uzur, bagaimana solat dalam uzur. Kemudian solat sunat. Okey. Kemudian solat sunat, bahagian-bahagian solat sunat. Kemudian beza antara solat sunat dan solat fardu. Jadi apa yang saya minta sebenarnya tak ada apa-apa sangat. Okey, saya minta belajar, lihatlah di sini jamak ni. Okey, salin lah ni solat sunat jamak. Ataupun ni saya pause dulu. Okey, tengok lah. Ataupun solat qasar di sini. Salin lah apa makna solat qasar. Kemudian solat qasar dalam buku ibadat, buku tulis ya. Okey, untuk itu setakat ini saja dahulu. Minta maaf kalau ada kekurangan. Saya sebenarnya sakit mulut ni nak cakap. Ada yang tak betul nak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.